salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman bersiaran secara langsung dari rumah. Dan pastinya pada jam ini kami akan bawakan tumpuan berita di astroawani.com. Dan apa yang menjadi tumpuan pada minggu ini pastinya tertumpu kepada Belanjawan 2021. Kita berbaki kurang 3 hari lagi sehingga hari pengundian pada 25 November ini. Dan ini susulan pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November oleh Menteri Kewangan, dan susulan itu kita lihat perbahasan dan juga reaksi daripada seluruh barisan ataupun kesemua ahli parlimen. Kita dapatkan reaksi mereka, pemimpin dan ahli politik juga. Parti-parti berbeza mempunyai pandangan mereka. Pastinya belanjawan ini antara yang paling penting dalam beberapa tahun ini apabila kita berdepan dengan pandemik, krisis ekonomi dan kesihatan. Inilah yang diperlukan rakyat untuk memastikan mereka mendapatkan sokongan yang mencukupi bagi mengharungi tahun depan ini, Hakim. Tetapi dalam masa yang sama, persoalan yang melingkari rang undang-undang perbekalan tahun 2021 ini ataupun belanjawan 2021 ini adalah mengenai sama adakah ianya akan diluluskan ataupun tidak. Ini adalah pertikaian ataupun perdebatan yang sering dibangkitkan ketika tempoh sesi bahas. Selain daripada pengundian pada 25 hari bulan Rabu nanti, kita juga akan menantikan sesi penggulungan oleh Menteri Kewangan. Di situ kita akan mengetahui sama ada saranan ataupun cadangan oleh ahli-ahli parlimen, saya kira daripada mana-mana blok untuk menambah baik ataupun mungkin membuang ataupun menambah sesuatu perkara dalam rang undang-undang belanjawan 2021 itu akan diubah ataupun tidak. Tetapi dalam masa sama, retorik ataupun polemik mengenai rang undang-undang belanjawan 2021 ini adalah mengenai jika sekiranya ia tidak diluluskan. Dan ada satu pandangan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh ahli parlimen Subang, iaitu Wong Cheng, yang menyatakan bahawa belanjawan isteri boleh diluluskan jika berlaku keadaan luar biasa. Dan ini beliau memetik perkara 102 Perlembagaan Persekutuan yang jelas menyatakan bahawa belanjawan interim boleh diluluskan jika berlaku suatu keadaan luar biasa. Tapi ini dia merujuk luar biasa itu merujuk jika belanjawan 2021 tidak diluluskan. Dan sebelum ini juga bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad ada menyatakan mengambil situasi pada tahun 1999. Ketika itu ketika Dr. Mahathir Mohamad, belanjawan itu tidak dapat diteruskan kerana parlimen dibubarkan dan sebaik kerajaan baru dengan mandat baru mengambil alih, mereka terus membentangkan belanjawan interim bagi memastikan segala urusan mengenai perbendaharaan ataupun gaji pekerja, pencen dan sebagainya dapat diteruskan, dapat dibayar. Itu antara pandangan yang dinyatakan semasa dalam satu diskusi National Budget Dissection Forum Resilient Amid Trying Times pada Ahad, yang dikatakan oleh ahli parlimen Subang Wong Chen ini. Ya, dan itu satu kemungkinan yang kita perlu bersedialah sekiranya berlaku, kerana ini mungkin seperti mana yang kita lihat perkembangan politik tanah air sepanjang tahun ini, banyak perkara yang unprecedented, COVID-19 juga unprecedented, semuanya belum pernah berlaku lagi. Jadi kita perlu bersedia untuk apa-apa saja kemungkinan menjelang dengan pengundian hari Rabu ini, pada hari pengundian Belanjawan 2021 ini, di mana kita juga ada melaporkan tentang satu ataupun sekeping surat tular yang mendakwa Tengku Razaleigh Hamzah mengumum tidak mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Dan kami juga mendapatkan pengesahan bahawa surat tersebut adalah bukan surat sebenar daripada Tengku Razaleigh Hamzah yang dikirimkan kepada speaker. Kita lihat surat tersebut tular semalam, dan perkara tersebut dimaklumkan oleh sumber pejabat ahli parlimen Gua Musang itu. Dan surat itu kononnya adalah permohonan kepada Speaker Dewan Rakyat oleh pengerusi Lembaga Penasihat UMNO tersebut untuk mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Dan pada surat berkenaan pada akhirnya ia menyebut oleh kerana keabsahan kerajaan kini masih belum ditentukan,
saya terikat dengan suara hati dan sumpah jawatan yang telah dilafazkan. Justru saya tidak dapat mengambil bahagian dalam sesi perbahasan belanjawan tersebut. Dan kalau kita lihat, sekiranya benar keputusan tersebut dibuat oleh Tengku Razali, ini bermakna Kerajaan Perikatan Nasional akan hilang satu undi untuk meluluskan rang undang-undang perbekalan 2021. Dan kalau kita lihat, ini visual yang kami sediakan apa yang menjadi fokus pada minggu ini. Kita lihat bukan saja tertumpu kepada belanjawan 2021 tetapi pastinya kepada isu politik iaitu keyakinan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional bawah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu pastinya menjadi tumpuan yang kita tahu. Sebelum ini juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan mendakwa mempunyai sokongan majoriti. Jadi masih menjadi persoalan ketidaktentuan sokongan majoriti dalam parlimen itu sendiri yang pastinya akan menjejaskan juga pengundian belanjawan 2021 itu. Dan sebelum ini adalah kita dapatkan reaksi daripada ahli politik, katanya akan menunjukkan kerjasama itu, tetapi rata-rata kita tengok perbahasan daripada pemimpin, mereka lantang bersuara mengkritik dan mempersoalkan intipati belanjawan 2021 itu. Jadi kita tak tahu di mana kerjasama, di mana kesepakatan itu semuanya masih menjadi persoalan, Hakim. Ya, dan bilangan ahli parlimen yang menyokong ataupun membangkang itu angkanya berubah-ubah. Ada yang kata ketika pemilihan Speaker Dewan Rakyat yang baru angkanya 112 kepada 109. Kemudian dengan perkara yang berlaku kebelakangan ini, parlimen kursi kosong, parlimen Batu Sapi juga kursinya sudah kosong. Ini angkanya ada yang kata 109 lawan 109 antara blok kerajaan dan blok pembangkang. Tapi itu angka yang kita juga tidak dapat dipastikan sehinggalah berlakunya ataupun adanya ujian ataupun sesi pengundian yang akan menguji sokongan mana-mana ahli parlimen yang menerajui kerajaan. Tapi dalam masa sama, angka yang pasti adalah angka mengenai COVID-19, iaitu angka mereka yang positif dan mereka yang pulih. Di mana semalam pada Ahad dilakukan keadaan pada hari Sabtu. Kita dapat lihat angka kes jangkitan COVID-19 ini masih lagi berada pada 4 digit, iaitu 1,096 kes yang dilaporkan. Kes baru yang dilaporkan. Tetapi dalam masa sama yang merisaukan kita adalah Selangor kembali mengatasi negeri Sabah apabila Selangor mencatatkan 603 kes daripada jumlah keseluruhan angka tersebut. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara kita ini adalah sebanyak 54,775. Selangor pertama 603 kes, kemudian diikuti Sabah 311 kes dan Perak 55 kes. Tapi alhamdulillah kes mereka yang dijangkiti dan telah pun pulih juga meningkat, iaitu ada 1,104 kes pulih daripada 54,000 kes jangkitan COVID-19. 41,597 adalah kes yang telah pun pulih. Dan dalam masa yang sama juga ada berlaku pertambahan kes kematian, ada 3 lagi kes kematian dan menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya 335. Dan dalam masa yang sama kita tidak mahu bercakap mengenai perkara yang begitu teknikal mengenai kiraan R0. Tapi kita melihat daripada sudut angka bahawa angka-angka ini semakin lama semakin bertambah. Ada yang menurun sekejap kemudian bertambah. Dan wujudnya satu lagi, bukan satu tapi ada 3 lagi kluster baru, iaitu kluster Pangkalan Barat. Yang ini melibatkan daerah Barat Daya di Pulau Pinang serta daerah Krian di Kuala Kangsar dan Kinta di negeri Perak. Kemudian ada satu lagi kluster Bakti juga melibatkan sebuah penjara di Seremban di Negeri Sembilan, manakala kluster Bayam Indah melibatkan daerah Kulim dan Kuala Muda di negeri Kedah. Ini juga dapat kita saksikan apabila ada beberapa daerah yang PKPB-nya telah pun ditamatkan di seluruh negeri. Contohnya Melaka, satu negeri dah tak ada PKPB, tapi di Johor ada beberapa daerah yang masih lagi dikenakan perintah PKPB. Begitu juga dengan Kedah, di Kulim khususnya seperti disebutkan, kerana ada kewujudan kluster-kluster baru ini yang mereka perlu mengenakan perintah PKPB untuk mengawal penularan COVID-19 itu. Ya,
Naila. Salah satu punca berlaku lonjakan tinggi kes positif di Lembah Kelang ini kita lihat antara kluster yang mencatatkan kes tertinggi adalah kluster teratai yang berhubung rapat dengan syarikat Top Glove di mana semalam saja merekodkan 504 kes baharu dan ini menjadikan kluster kesemua kes positif yang berhubung dengan kluster ini adalah sebanyak 1,457 kes dan kita lihat sejak kebelakangan ini kerajaan juga mengulangi lagi gesaan ataupun inisiatif mereka untuk meneliti SOP berhubung dengan tempat pusat tempat kerja yang di mana kita lihat majoriti pekerjanya adalah pekerja asing, penempatan pekerja dan juga tempat penginapan mereka. Tapi kita lihat perkara sama dan juga mungkin janji yang sama kita lihat berulang kali sejak mula pandemik ini di negara kita. Jadi ini pasti membuka mata dan menjelaskan lagi keperluan untuk melihat dan menyemak semula SOP dan juga aspek penjagaan kebersihan dan juga kebajikan pekerja asing ini kita lihat akan mendatangkan beban yang lebih berat kepada sistem kesihatan negara kita sendiri dan juga membahayakan dan meningkatkan risiko jangkitan itu kepada warga negara Malaysia sendiri. Jadi ini sangat membimbangkan kluster teratai dengan 504 kes membabitkan kebanyakannya adalah pekerja asing. Kita tahu ini kerana mereka menjalankan ujian saringan COVID-19 secara besar-besaran terhadap pekerja mereka. Jadi kita boleh menjangkakan kes yang melonjak ini tetapi dalam masa yang sama juga perlulah ada inisiatif dan juga inisiatif yang lebih spesifik, yang lebih khusus terhadap isu tersebut kita lihat berulang kali berlaku dan ini antara isu-isu COVID-19 yang pastinya kita akan menjangkakan kes masih lagi kekal pada angka 3 digit dalam masa terdekat ini. Jadi kita pastinya dengan Belanjawan 2021 sangat penting untuk kita lihat inisiatif dan juga sokongan kepada rakyat ketika kes masih lagi kekal tinggi. Kita boleh menjangkakan juga PKPB ini masih lagi diteruskan. Kita tak tahu sehingga bila PKPB terutamanya di Lembah Kelang ini akan diteruskan dan dengan itu sangat penting untuk kita lihat juga apa jenis bantuan dan sokongan yang diberikan kepada rakyat ketika ini. Ini salah satu inisiatif bantuan one-off RM1,000 jika penempatan pekerjaan lebih dari 100 km. Ini inisiatif baru bermula Januari depan. Individu yang mendapat penempatan pekerjaan lebih 100 km dari tempat bermastautin bakal menerima bantuan secara one-off sebanyak RM1,000 menerusi program Mobility Assistance ataupun bantuan mobility. Berbanding sebelum ini, kata Menteri Sumber Manusia, hanya perpindahan yang melibatkan antar wilayah dari Sabah ke Sarawak ataupun ke Semenanjung atau sebaliknya akan menerima jumlah itu. Sementara individu yang mendapat penempatan baharu kurang dari 100 km pula katanya akan menerima bantuan sebanyak RM500 secara one-off. Jadi ini peningkatan bantuan yang kita dapat saksikan. Pastinya kita juga lihat kebanyakan penempatan pekerjaan ataupun perubahan ini banyak membabitkan frontliners ataupun frontliners ataupun petugas di barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan. Tetapi dalam masa yang sama sebelum ini ada juga laporan kita lihat frontliners yang terpaksa ditempatkan di Hospital Sungai Buloh tidak mendapat allowance mereka buat seketika dan kita tak tahu apa penyelesaiannya, sama ada mereka mendapat allowance itu atau tidak, tetapi itu allowance yang mereka terima selepas mereka terpaksa beralih ke Hospital Sungai Buloh. Jadi kita harap isu ini tidak berulang lagi. Ini inisiatif yang telah pun diumumkan tetapi pelaksanaannya pula adalah aspek yang berbeza, Hakim. Ini satu perkara yang juga perlu kita lihat dari aspek pelaksanaan, tetapi ini juga merupakan satu perkara yang baik kerana sebelum ini dalam sektor perkhidmatan awam, kos mobility untuk perpindahan RM1,000 ini biasanya memang ada diberikan. Tetapi hakikat bahawa kerajaan mengembangkannya kepada sektor swasta adalah satu perkara yang baik kerana kos ini biasanya melibatkan kos ialah nak sewa lori, nak pindah barang dan sebagainya, melibatkan perpindahan ataupun penempatan pekerja di lokasi lain lebih dari 100 km. Ini satu inisiatif yang baik melibatkan kerjasama pihak kerajaan dan juga swasta untuk memastikan bahawa bukan sahaja pekerja-pekerja atau mereka yang berada dalam perkhidmatan awam mendapat imbuhan ataupun bantuan one-off RM1,000 untuk perpindahan ini, tapi juga mereka yang berada dalam sektor swasta. Contohnya kalau tiba-tiba Naila kena jadi wakil Esrawani di Sarawak ataupun mungkin di Sabah,
pastinya ada melibatkan kos perpindahan, dan ini juga kita harapkan dapat disaksikan dalam sektor-sektor swasta di masa hadapan. Baik, saya kira kita ada akan membincangkan juga perkara ini pada jam 8.30 pagi nanti. Yep. Dia bukan sahaja melibatkan gaji tapi melibatkan peluang pekerjaan, di mana kerajaan melalui pelbagai insentif dan juga inisiatif ada mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru di bawah insentif penjana kerjaya, di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Belia dan Sukan, di mana jam 8.30 pagi nanti kita akan bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan akan bercakap mengenai peluang-peluang kerjaya dan juga syarikat-syarikat yang alhamdulillah ketika ini masih lagi mempunyai kemampuan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka di luar sana di saat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Perkara itu akan kami bincangkan pada jam 8.30 pagi nanti. Ya, dan selepas ini banyak lagi laporan kami nak bawakan dari astroawani.com, antaranya berita antarabangsa, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan perkembangan belanjawan 2021 pastinya menjadi tumpuan minggu ini dan juga kemaskini COVID-19 dalam negara dan juga bantuan bagi pekerja yang terpaksa ditempatkan. Dan ini pula perkembangan yang kami nak bawakan berhubung dengan projek Sistem Transit Rapid atau RTS menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dan ini laporan yang kami bawakan, ia dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas sehingga 20% berbanding sekarang. Ini yang pandangan kami dapatkan daripada penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis OIG, Dr. Muhammad Fahmi Abdullah. Katanya, tempoh perjalanan juga dapat dipendekkan kepada 30 minit berbanding lebih sejam ketika ini. Maksudnya, bagi aspek kesesakan mampu dikurangkan dan dalam jangka masa 5 tahun RTS beroperasi, RTS mampu membawa lebih 10,000 penumpang sejam bagi sehala dan kita menganggarkan kekerapan pada waktu puncak antara 4 hingga 5 minit sementara 6 minit pada waktu biasa. Dan setakat ini katanya dianggarkan sebanyak 126,000 kenderaan merentasi sempadan Johor Singapura dengan 70% daripada yang menggunakan laluan Tambak Johor, dan justru katanya RTS yang dijadualkan beroperasi pada awal 2027 diyakini mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan selain itu juga Fahmi menambah projek RTS sejauh 4 km itu akan merancakkan ekonomi wilayah selatan dengan kewujudan bandar baharu. Pastinya ini yang dinanti-nantikan orang ramai. Apabila kita lihat seperti apa yang dikatakan tadi, 126,000 kenderaan yang merentasi sempadan Johor Singapura ini, 70% menggunakan laluan Tambak Johor. Jadi ini pasti akan mengurangkan kesesakan dan juga memudahkan lagi perjalanan antara kedua-dua lokasi ini, bukan saja untuk tujuan pelancongan. Mungkin itu kita lihat tidak berlaku ketika ini, pastinya kosong di Tambak tersebut apabila sempadan negara masih lagi ditutup. Tetapi apabila kita lihat kehidupan pasca pandemik COVID-19 ini antara perancangan yang diperlukan untuk merancakkan ekonomi kedua-dua negara. Hakim. Ya, dan masa yang sama kepada mereka yang tinggal di selatan tanah air yang bekerja mendapatkan rezeki di Singapura, ini pasti satu kelegaan kepada mereka dengan wujudnya RTS ini, kerana mungkin bagi mereka yang tidak pernah merasai merentasi Tambak Johor ataupun second link itu, kesesakannya boleh kita katakan ibarat konvoi tanpa henti daripada jam 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, itu begitulah kesesakannya. Dan kita juga pernah melaporkan cerita mengenai bagaimana mereka yang tinggal ataupun bekerja di Singapura dan tinggal di Malaysia terpaksa menghabiskan masa berjam-jam lamanya untuk perjalanan pergi dan balik ke Singapura. Ini satu berita yang baik, dan dalam masa sama juga untuk kita melihat dari aspek yang lebih besar adalah bagaimana untuk menampung ataupun mengurangkan kesesakan ini. Dan RTS ini adalah salah satu kaedahnya, selain juga cadangan-cadangan yang pernah diutarakan sebelum ini, iaitu mewujudkan satu lagi jambatan. Kita tahu di antara Malaysia dan Singapura sudah ada 2 jambatan, iaitu Tambak Johor dan juga laluan kedua ataupun second link untuk mengurangkan kesesakan. Tetapi ada juga cadangan melihat kepada trend peningkatan pengembara dari Malaysia ke Singapura dan sebaliknya akan berlaku trend peningkatan ini. Tapi apapun, RTS ini adalah satu langkah
yang baik walaupun ianya bakal dilaksanakan, belum lagi beroperasi sepenuhnya, tapi ia satu langkah yang baik untuk mengurangkan kesesakan dan dalam masa sama memastikan kesejahteraan hidup apabila rakyat kurang meluangkan masa di atas jalan raya, Naila. Ya, dan ini pastinya dinanti-nantikan penduduk di Johor dan juga di Singapura yang berulang-alik untuk tujuan pekerjaan dan juga untuk tujuan pelancongan juga sangat menarik. Kita lihat, kita tahu industri pelancongan antara yang paling teruk terjejas. Jadi kalau kita dapat lihat perjalanan antara kedua-dua negara ini dapat lagi ditambah baik, kita harap dapat merancangkan semula industri pelancongan pasca pandemik COVID-19 ini apabila sempadan negara mula dibuka. Dan selain itu, kita juga nak melaporkan tentang satu lagi tumpuan di Astro One di sepanjang beberapa hari yang lepas dan juga sepanjang musim monsun timur laut ini. Kami juga akan bawakan tentang laporan cuaca di mana Jabatan Meteorologi Malaysia pada Ahad mengeluarkan amaran cuaca buruk peringkat jingga di 3 negeri iaitu Perlis, Kedah dan Perak. Ia melibatkan seluruh negeri Perlis serta daerah-daerah Kubang Pasu, Parang Terap, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu di Kedah, Kerian, Larut, Matang, Selama dan Hulu Perak di Perak. Dan menurut Met Malaysia dalam satu kenyataan pada Ahad, ia berikutan keadaan hujan yang masih berterusan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Dan kalau kita lihat ini carta yang disediakan oleh Met Malaysia, beberapa kawasan telah pun diisytiharkan sebagai zon jingga dengan amaran cuaca buruk. Beberapa kawasan baru yang sebelum ini berada lagi dalam zon hijau. Katanya kejadian angin kencang barat laut dan timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai 3.5 meter dijangka berlaku di perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu dalam tempoh tersebut. Dan banyak kami bawakan laporan mengenai cuaca buruk ini dalam pada kita mengharungi pandemik COVID-19 dengan kes yang semakin meningkat pada gelombang ketiga ini. Kita dalam masa yang sama seperti apa yang dikhawatiri pakar-pakar kesihatan sebelum ini, mungkin situasi akan bertambah lebih teruk pada hujung tahun apabila kita juga berdepan dengan amaran cuaca buruk dalam masa yang sama, Hakim. Walaupun kita boleh bersedia, tapi kemalangan itu memang tidak berbau dan sukar kita jangkakan bila akan berlaku, tapi kita boleh elak. Dan salah satu contoh kemalangan tidak berbau sehingga melibatkan nyawa ini adalah apa yang berlaku di Sungai Petani Kedah apabila seorang juruteknik maut selepas pemadam api meletup sehingga mengakibatkan dia tidak sedarkan diri, kemudian disahkan maut. Okey, laporannya ni Naila sudah buka, anda boleh saksikan ada di laman web asroni.com. Cerita ringkasnya, seorang lelaki ni, dia juruteknik elektronik, dia sedang memperbaiki radio lah dekat depan rumah dia. Lepas tu tiba-tiba isteri dia dengar bunyi letupan, dan bila isteri dia datang tengok, suaminya dah terbaring dalam keadaan separuh sedar. Sebenarnya bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital ni sedarkan diri, tapi kemudian 20 minit selepas tu disahkan meninggal dunia. Jadi apabila bomba menyasar lokasi tempat kejadian, bomba ambil alat pemadam api kecil, anda dapat lihat gambarnya ini, macam mana ia boleh meletup. Sebab apa? Kalau ikut laporan awal, alat pemadam api itu tiba-tiba mengeluarkan asap putih, kemudian dia nak buang. Bila nak buang, dia meletup. Tapi apabila bomba periksa, ini bahagian forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat, apabila memeriksa dilihat dekat alat pemadam api itu ada kesan potong. Itu yang bahayanya, sebab kita faham apabila mereka yang menyimpan alat pemadam api di rumah ataupun dalam kenderaan adalah untuk tujuan kecemasan. Tetapi ada sebab kenapa ia dinamakan kecemasan, alat pemadam api kecemasan. Kerana contohnya seperti alat pemadam api di rumah yang saya pegang ketika ini, alat pemadam api ini mempunyai tempoh tertentu. Yang pertamanya ada tempoh expired, dan biasanya di ruangan di sini akan ditunjukkan kandungannya sudah boleh berapa persen kandungannya, dan apabila ianya berubah daripada hijau kepada merah, itu menunjukkan ia perlu ditukar. Dan ada juga tempoh tertentu ataupun expired date yang akan dinyatakan di tangki kecil seperti ini. Tetapi
ianya hanya digunakan untuk tujuan kesematan. Jangan cuba-cuba untuk nak potong, nak buka, seperti kita bukanlah menyatakan bahawa juruteknik berkenaan cuba memotong alat pemadam api ini, tapi daripada laporan forensik ada kesan potong. Sebab tu ianya perlu diletakkan dalam ruang suhu bilik dan tidak diusik. Tapi untuk kita buat pemeriksaan ada radar termometer di sini untuk diperiksa sama ada ianya masih boleh digunakan ataupun tidak. So antara tips ringkas untuk menyimpan atau menjaga alat pemadam api agar tidak berlaku kemalangan, Naila. Baik, terima kasih untuk PSA itu Hakim. Dan betul itu nasihat yang sangat wajar. Kita tahu pemadam api ini sangat penting untuk kita ada di rumah, tetapi dalam masa yang sama penjagaannya juga satu aspek yang sangat penting. Kita perlu elak kemalangan seperti yang berlaku di Sungai Petani ini, perlulah dielakkan dengan penjagaan yang wajarlah. Jadi terima kasih PSA itu sangat bagus pagi-pagi ini. Tapi banyak lagi laporan yang kami bawakan di astroawani.com dan juga jangan lupa saksikan Temu Bual pada jam 8.30 nanti dan juga pastinya buletin-buletin Awani seterusnya dan juga kami akan bawakan laporan terkini pada jam 10.15 pagi nanti menceritakan tentang sidang Dewan Rakyat yang pastinya menyentuh tentang Belanjawan 2021, tumpuan penting pada minggu ini. Dan saya kira itu saja perkongsian kami pada jam ini di Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Salam hormat.